Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini pendedahan terkini berkait dengan perbicaraan Najib Tun Razak dan ini adalah keputusan Anwar Ibrahim. Tiada tekanan untuk henti bicara kes Najib, kata Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim. Perbicaraan kes rasuah bekas Perdana Menteri Najib Razak yang sedang dipenjarakan akan diteruskan kerana tiada tekanan daripada mana-mana pihak untuk menghentikannya, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim, lapor New Street Times. Anwar berkata, walaupun UMNO menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan, tiada tekanan untuk campur tangan dalam kes 1MDB atau One Malaysian Development Berhad. Najib masih menjalani perbicaraan besar sekarang atas tuduhan rasuah sebahagian daripada kerajaan perpaduan gabungan dari partinya. Tetapi tiada tekanan kepada saya untuk menghentikan perbicaraan kes yang sedang berjalan, kata Anwar Ibrahim dalam temu bual dengan Sami Zaidan dari Al Jazeera. Najib, 70 tahun, menghadapi 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah berjumlah 2.3 bilion ringgit Malaysia milik 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Anwar menjawab kritikan bahawa reformasi ekonomi dan demokrasi kerajaannya telah perlahan tetapi memberi tumpuan kepada menstabilkan gabungan itu daripada menyiasat orang berkuasa kerana rasuah. Katanya bukan mudah untuk membetulkan isu berdekad-dekad dengan hanya berkuasa selama setahun setengah, kata Anwar Ibrahim. Kita telah melihat percubaan pada masa lalu, malah di Eropah Timur, di mana negara-negara berkobar-kobar untuk menjejaskan pembaharuan pantas, akhirnya menjadi bencana kepada ekonomi dan persediaan politik, kata beliau. Dalam kes kita, bertentangan dengan hasutan pembangkang ini, apa yang paling penting ialah takbir urus. Apa yang kami berjaya lakukan adalah untuk memeriksa penyalahgunaan oleh pemimpin dan anggota kabinet daripada membazirkan kekayaan melalui rundingan terus, tender bernilai berbilion dolar, kami telah menghentikannya, katanya pada 19 Mei 2024. Sumber daripada The Malaysian Insight dipetik daripada sabudin.com. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan dan keputusan Anwar Ibrahim berkait dengan perbicaraan Najib Tun Razak. Adalah elok untuk perbicaraan Najib Tun Razak diteruskan tanpa ada mana-mana campur tangan daripada politik. Selain daripada itu, paling baik ialah tiada tekanan kepada Anwar Ibrahim maupun kerajaan. Kerana lebih baik Najib membersihkan nama beliau sendiri berdasarkan perbicaraan yang adil di mahkamah dan bukannya kerana tekanan yang dibuat. Saudara-saudara sekalian, inilah Perdana Menteri yang kita sukai, bertindak bijak dan tidak sembrono. Sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Lihat dan dengar laporan ini baik-baik. PAS buat kejutan besar. Kali ini, selepas Teresa Kok terima ugutan bunuh, tak sangka PAS buat macam ini pula. Selepas ahli parlimen seputih Teresa Kok didakwa menerima ugutan bunuh dari individu tidak dikenali, PAS tampil mempertahankan wakil rakyat DAP itu. Ini adalah kejutan besar daripada parti BAS. Tiba-tiba pula mempertahankan wakil rakyat DAP. Kalau selama ini PAS begitu bertikam lidah, bahkan seperti kucing dengan anjing yang tidak sehaluan, seringkali bertelaga sesama mereka, kali ini PAS pula mempertahankan wakil rakyat DAP.
Ini satu kejadian luar biasa. Biarpun dua parti itu tidak sebulu, namun PAS menunjukkan solidariti dengan Teresa Cook dalam isu keselamatan serta perlindungan diri daripada apa juga perbuatan jenayah yang bertentangan dengan undang-undang. Setiausaha Agungnya Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, Teresa berhak mendapat semua perlindungan yang disediakan di bawah undang-undang negara, selain menjalani kehidupan sebagai seorang individu atau ahli politik dengan aman dan bebas daripada ketakutan serta ancaman. Taqiyuddin berkata pihaknya juga mengambil maklum pihak polis telah memulakan siasatan kes di bawah Seksyen 507 Kanun Keseksaan, iaitu kesalahan menaklukkan secara jenayah melalui kaedah perhubungan sembunyi nama. PAS berharap ia dapat disegerakan kerana perbuatan jenayah seperti ini tidak boleh diterima sama sekali dalam masyarakat kita. Kesegeraan siasatan dan pendakwaan ke atas pihak terbabit menjadi lebih utama kini memandangkan kekerapan berlakunya kes yang membawa unsur ganas dan merosakkan seumpama ini sejak kebelakangan ini, sama ada yang melibatkan ahli politik, anggota keselamatan, pasukan keselamatan, ahli sukan, ahli perniagaan dan sebagainya, katanya dalam satu kenyataan. Terdahulu, Teresa Cook dilaporkan menerima sepucuk surat ugutan mati yang dihantar bersama 2 butir peluru. Menerusi hantaran di Facebook, Teresa berkata, dia menyedari surat berkenan ketika ingin mengambil surat di dalam peti surat sejurus pulang ke kediamannya malam tadi. Beliau kemudian menyedari sampul surat yang mengandungi benda yang agak keras sebelum mendapati ia adalah peluru. Saudara-saudara sekalian, terdahulu sebelum itu sepucuk surat ugutan bunuh dan 2 butir peluru diterima oleh Teresa Cook dan ini mengejutkan beliau. Teresa Cook terkejut apabila mendakwa beliau menerima sepucuk surat ugutan mati yang dihantar bersama 2 butir peluru. Teresa Cook berkata dia menyedari surat berkenaan ketika ingin mengambil surat di dalam peti surat sejurus pulang ke kediamannya malam tadi. Beliau kemudiannya menyedari satu sampul yang mengandungi benda yang agak keras sebelum mendapati ia adalah peluru. Semalam bila saya pulang ke kediaman saya dan mengambil surat di peti surat, saya dapati ada satu sampul surat yang mengandungi benda yang agak keras di dalamnya, kata beliau. Bila saya buka sampul surat dan keluarkan kandungannya, saya mendapati 2 butir peluru dan 1 kertas putih saiz A4 bertulis tut. Susulan itu beliau membuat laporan polis di Balai Polis Betaling beserta bukti surat ancaman yang diterimanya. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Baru beberapa menit yang lepas, Parti Bersatu menerima kejutan paling besar. Ini apabila dijangkakan ataupun mereka rasa taktik untuk cuba memerangkap 6 ahli Parlimen Bersatu melalui surat persetujuan kesetiaan ataupun kesetiaan terhadap Parti Bersatu dilihat kurang berkesan. Apabila 2 ahli bersatu, ahli Parlimen Bersatu yang menyokong Anwar Ibrahim, disangkakan berasa takut ataupun menarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Rupa-rupanya sebaliknya pula yang berlaku. 2 ahli Parlimen Bersatu yang menyokong Anwar Ibrahim tidak akan nyatakan kesetiaan dan tidak akan kosongkan kerusi. 2 daripada 7 wakil rakyat bersatu yang sebelum ini mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim membayangkan mereka tidak akan melayan arahan bertulis daripada parti untuk menyatakan kesetiaan mereka dalam tempoh 14 hari mengosongkan kerusi. Ahli Parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal menyifatkan
arahan itu sebagai tiada makna dan berkata, dia tidak akan membalas surat yang dikeluarkan kepadanya. Saya nak tunggu apa tindakan mereka selepas 14 hari. Dan jika berlaku pilihan raya kecil, PRK pun saya akan turun bertanding, katanya. Apa yang saya buat adalah untuk menunjukkan tindakan mereka itu tak betul, merosakkan fikiran rakyat dan mengganggu ahli parlimen menjalankan tugas, katanya seperti dipetik Berita Harian hari ini. Syed Abu Husin juga berkata beliau telah merujuk surat itu dengan peguam dan bekas hakim dan dimaklumkan Bersatu membuat kesalahan kerana membuat gangguan dan menghasut rakyat. Semalam, Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin berkata, ahli parti itu perlu membalas surat itu dalam tempoh 14 hari. Surat dikeluarkan iaitu pada 17 Mei lalu. Khusus kepada 6 orang yang diumumkan untuk menyokong sebelah blok sana, blok kerajaan, ada beberapa arahan tambahan yang kita berikan kepada mereka, kata Hamzah Zainuddin. Selain Syed Abu Husin, 5 ahli parlimen Bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada Anwar adalah Zulkafli Hanafi, Tanjung Karang, Zahari Kecik Jeli, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Kuala Kangsar, Suhaili Abdul Rahman Labuan dan Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang. Adun Selat Klang pula iaitu Abdul Rashid Ashari turut mengumumkan sokongannya terhadap Perdana Menteri. Sementara itu, ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman dipetik laman Free Malaysia Today sebagai berkata, dia telah menerima surat yang ditandatangani Hamzah Zainuddin yang menggesanya agar mengosongkan kerusi selepas keahlian partinya dilucutkan berkuat kuasa semalam. Suhaili bagaimanapun berkata, dia tidak akan berbuat demikian dan akan terus menjalankan tanggungjawabnya sebagai ahli parlimen. Dia juga mendakwa kandungan surat kepadanya yang dihantar melalui email semalam berbeza dan tiada arahan tambahan seperti yang diterima 5 ahli parlimen yang lain. Saya tiada 14 hari itu dan arahan khas terus gugur sebab saya bawa mereka ke mahkamah. Ikut perlembagaan keahlian akan tergugur secara automatik jika mana-mana ahli berbuat demikian. Jadi sebenarnya sejak Disember tahun lepas terbukti saya telah jadi ahli parlimen bebas kerana saya dipecat sebagai ahli Bersatu angkara membawa kes politik dalaman parti ke mahkamah. Kata Suhaili seperti dipetik sambil menambah, tiada keperluan untuknya mengosongkan kerusi. Semalam, Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumuh Ayaju juga Peja berkata, pihaknya akan memfailkan notis kepada Dewan Rakyat bagi mengosongkan kerusi 6 ahli parlimen tersebut. Berapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah, tentu berlaku pilihan raya dan tentu Anwar akan bagi awak jadi calon. Sudah tentu awak menang sebab awak begitu banyak berjasa kepada penduduk kawasan awak. Awak ni hebat, kata GV Page. Seorang lagi kata, Wasis PJ dalam Malaysia kini mengatakan, bina kekuatan dari dalam bukan dari luar, barulah boleh menakluk. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, isu hangat pada petang ini melibatkan seorang pemimpin daripada Perikatan Nasional, iaitu Cik Gubad. Akhirnya, mahkamah keluarkan keputusan yang ditunggu-tunggu dan ramai orang bersorak gembira. Sehingga ada juga yang mengatakan ini keputusan terbaik. Apabila mahkamah mengarahkan Cik Gubad tutup mulut isu kasino. Ini satu tindakan keputusan yang paling baik, kata netizen. Mahkamah Tinggi Johor Bahru hari ini mengeluarkan perintah larangan bersuara terhadap ahli jawatan kuasa penerangan Bersatu Badrul Hisham Syarin atau dikenali sebagai Cik Gubad. Perintah itu melarangnya daripada mengeluarkan
sebarang kenyataan atau komen berhubung kes kasino di Forest City Iskandar Putri yang dihadapinya. Hakim Abu Bakar Qatar membuat keputusan itu selepas membenarkan permohonan pendakwaan untuk menyemak keputusan Mahkamah Session yang menolak permohonan perintah sama sebelum ini. Menurut hakim, jika perintah larangan bersuara tidak diberikan, kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara tidak wajar untuk mencemar duli bagi menjawab isu-isu yang ditimbulkan dalam media sosial. Responden telah pun diberi jaminan bagi kes-kes di Mahkamah Session Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Dalam keadaan ini, responden bebas untuk menggunakan media sosial untuk membuat hantaran atau komen-komen berkaitan kes ini. Di sinilah Hakim Mahkamah Session gagal menimbangkan risiko nyata dan besar untuk responden mengulangi hantaran hasutan yang sama terhadap yang di-Pertuan Agong. Sekiranya perintah larangan bersuara tidak diberikan, katanya ketika membacakan keputusannya hari ini. Menurut Hakim Abu Bakar, Mahkamah berpendapat, perkara 10 Perlembagaan Persekutuan yang memberikan kebebasan kepada responden untuk bersuara bukannya hak yang mutlak. Sebaliknya dia berkata, hak bersuara itu tertakluk kepada sekatan undang-undang. Responden tidak perlu menggunakan media sosial untuk mempertahankan haknya atas pertuduhan yang dihadapinya. Responden akan mendapat perbicaraan yang adil, sebagaimana yang dijamin dalam perkara 5 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan. Responden turut diwakili oleh seorang peguam yang berpengalaman dan kompeten, katanya ketika membacakan keputusannya hari ini. Hakim Abu Bakar berkata, berdasarkan alasan berkenan, dia menggunakan kuasa semakan yang ada mengenepikan perintah penolakan larangan bersuara oleh Mahkamah Session sebelum ini. Mahkamah ini mengeluarkan perintah larangan bersuara gag order ke atas responden, ejen serta sesiapa wakil daripada apa-apa hantaran atau komen di media sosial berkait kes ini sehingga perbicaraan diselesaikan, katanya lagi. Pada 30 April lalu, Cikgu Bad didakwa di Mahkamah Session di Johor Bahru atas pertuduhan menerbitkan penerbitan menghasut berhubung projek kasino di Forest City. Sementara itu, bernama melaporkan Mahkamah Tinggi di Johor Bahru hari ini mengeluarkan perintah larangan bersuara terhadap ahli jawatan kuasa Biro Penerangan Badrul Hisham Syarin atau Cikgu Bad daripada mengeluarkan sebarang kenyataan atau komen di media sosial berkaitan projek kasino di Forest City sehingga perbicaraan selesai. Hakim Datuk Abu Bakar Qatar dalam penghakimannya berkata, Mahkamah berpendapat perkara 10 Perlembagaan Persekutuan yang memberikan kebebasan mutlak kepada responden, iaitu Badrul Hisham untuk bersuara, bukannya hak yang mutlak. Beliau berkata responden tidak perlu menggunakan media sosial untuk mempertahankan haknya atas pertuduhan yang dihadapi dan akan mendapat perbicaraan yang adil sebagaimana dijamin dalam perkara 5 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan. Selain responden turut diwakili oleh seorang peguam yang berpengalaman dan kompeten. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Mahkamah menggunakan kuasa semakan yang ada mengakaskan perintah penolakan hakim Mahkamah Session. Mahkamah ini mengeluarkan perintah larangan bersuara ke atas responden atau ejen sesiapa wakil daripada apa-apa hantaran atau komen di media sosial berkaitan kes ini sehingga perbicaraan selesai, kata Hakim Abu Bakar. Mahkamah membuat keputusan itu selepas membenarkan permohonan semakan oleh pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Session di Kuala Johor Bahru yang menolak permohonan mereka untuk perintah larangan bersuara terhadap Badrul Hisham daripada membuat atau mengeluarkan sebarang kenyataan berkaitan kes yang sedang dihadapinya.
Pada 30 April lepas, Badrul Hisham mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session di sini atas pertuduhan mengeluarkan penerbitan menghasut berkaitan projek kasino di Forest City. Dia didakwa membuat penerbitan menghasut menerusi akaun Facebook miliknya dengan nama Cik Gubat di Mutiara Villa Bukit Bintang, Kuala Lumpur pada 6.30 petang 26 April lepas. Dalam penghakimannya, Hakim Abu Bakar berkata, Hakim Mahkamah Session semasa menolak permohonan perintah larangan bersuara itu telah gagal menimbangkan keseluruhan senario kes membabitkan responden. Beliau berkata Badrul Hisham telah dituduh atas 2 kesalahan di Mahkamah Session Kuala Lumpur, membabitkan kes hasutan dan fitnah terhadap Yang di-Pertuan Agong, dan sekiranya perintah larangan bersuara tidak diberikan, kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara tidak wajar untuk mencemar duli bagi menjawab isu-isu yang ditimbulkan dalam media sosial. Responden telah pun diberi jaminan bagi kes-kes di Mahkamah Session Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Dalam keadaan ini, responden bebas untuk menggunakan media sosial untuk membuat hantaran atau komen-komen berkaitan kes ini. Di sinilah Hakim Mahkamah Session gagal menimbangkan risiko nyata dan besar untuk responden mengulangi hantaran hasutan yang sama terhadap Yang di-Pertuan Agong sekiranya perintah larangan bersuara tidak diberikan, kata hakim itu. Pada 30 April lepas, Badrul Hisham mengaku tidak bersalah atas pertuduhan tersebut dan Mahkamah Session membenarkan beliau diikat jamin RM10.000 dengan seorang penjamin. Di luar mahkamah, Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali yang mewakili Badrul Hisham atau Cik Gubat berkata, pihaknya akur serta menghormati keputusan hakim dan beliau akan berbincang dengan anak guamnya bagi mempertimbangkan untuk mengemukakan rayuan di Mahkamah Rayuan Putrajaya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Ikuti terus ulasan selepas ini.